Okay semua, now we go to nomenclature of branch alkane. Okay, untuk namakan alkanes, tak kisahlah dia sama ada straight chain ataupun branch chain, ada dia punya rules yang tersendiri. Okay, so kita tengok example yang diberi. Setiap kali you nak menamakan alkane, ikutlah this step by step, ikutlah this rule. Okay, so rules yang pertama yang di-state dekat sini, rules yang pertama adalah choose the longest continuous chain of carbon atom. The longest continuous chain determine the parent name for alkane. Maksudnya carilah chain yang paling panjang sekali yang you boleh jumpa dalam you punya compound. Chain tersebut mestilah continuous, mesti bersambung, tak boleh contoh jalan sekerat, chain tu jalan separuh and then melompat ke chain lain pula, tak boleh, dia mesti continuous, dia mesti berterusan. Rules yang kedua, if there are two chain of equal length as the parent chain, choose the chain with the greater number of substituent. Okay, katakanlah you dapat parent chain ni 7 carbon. Okay, you calculate, okay, yang ini dapat 7 carbon, yang ini pun dapat 7 carbon, equal length. Tapi yang membezakan antara dia orang adalah number of substituent. Katakan bila you ambil jalan A, okay, bila you ambil chain A ada 2 substituent, bila you ambil chain B ada 3 substituent. Jadi pilihlah chain B. Okay, mungkin tak nampak lagi sekarang, tak apa, kita tengok dahulu. Okay, step 1, identify and determine the parent name for the alkane. Okay, kita kena cari the longest continuous chain. So untuk this structure, yang mana kita boleh cari the longest continuous chain? Okay, so mari kita calculate. Kalau kita tengok, katakanlah madam mulakan daripada sini. So ini nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3, ini nombor 4, ini nombor 5, ini nombor 6, ini nombor 7. Katakanlah ini chain yang I pilih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, as you can see, chain yang I pilih ini continuous kan, dia berterusan. Okay, I ada jump tak ke sini? Tak ada, I tak ada buat any jumping ya. Dia mesti continuous, dia mesti berterusan. Okay, now kalau I ambil that chain, I dapat 7 carbon. Okay, I dapat 7. Okay, parent chain dia, kalau I choose this one, parent chain nya adalah 7. Okay, katakanlah I tak mau choose this one, I nak try lagi, cari yang paling panjang. Selalunya bila naming ni, dia tentang try and error. You kena cari chain paling panjang sekali. Katakanlah I nak mulakan daripada mana I nak mulakan daripada sini, I naik sini. Okay, and then I pergi sini. Katakanlah I choose yang ini. Okay, so kalau I calculate, I dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kalau I choose that chain, I hanya dapat 6 carbon sahaja yang paling panjang. Kalau yang tadi 7 carbon kan. Okay, tapi kalau I choose yang ini, I dapat 6 sahaja. 6 je ke? Oh tak, sorry, bukan 6, just 7. Okay, kita tengok balik. Kalau I choose that chain, kita katakan ini nombor 1, nombor 2, nombor 3. I tak boleh nak jam ni 4, ini 5. Tak boleh salah macam ni tolong jangan buat. Dia mesti continuous, tak boleh nak jumping nombor macam tu Okay, kita calculate semula. So ini nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7. Okay, so kalau I tengok dekat sini, kalau I ambil that chain, okay, I highlight kan, I ambil chain ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so I dapat 7 heptane juga. Substituent dia ada berapa? Substituent dia ada 1, 2, 3. Okay, substituent tu maksudnya ini dia punya side chain lah. Okay,
Substituent adalah side chain, maksudnya yang branch tambahan pada kita punya parent chain. Okay, kalau you nampak you dah pilih dah you punya parent chain, and then you nampak ada branching tambahan tu, after you dapat the longest carbon chain, itu adalah side chain ataupun kita panggil sebagai substituent. So kalau I pilih jalan tu, I ada 3 substituent. Okay, cuba I pilih jalan seterusnya. Jalan yang tadi tu, kalau I pilih jalan yang tadi, nombor 1, nombor 2, nombor ketiga, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7. Katakanlah I pilih jalan ni. Okay, if I pilih this way, if this my parent chain, so I akan ada berapa substituent? Okay, mari kita bulatkan. Substituent I akan jadi 1, 2, 3, 4. So, kalau I pilih that way, I akan ada 4 substituent. Kalau I pilih cara yang bahagian kiri, I akan ada 3 substituent. So, which way yang I patut choose? Okay, which way I patut ambil? Chain mana yang I patut ambil untuk I buat penamaan? Okay, tengok balik the rules. If there are 2 chain of equal length, kalau ada 2 chain yang equal length as the parent chain. Sekarang ni kita tahu parent chainnya adalah heptane. Okay, so parent chainnya adalah heptane. Bila parent chainnya adalah heptane, I ada 2 cara sekarang nak pilih. Sama ada I nak pilih A ataupun I nak pilih B. So, I nak choose yang mana untuk naming, A ataupun B. So, kita tengok dia punya rules kedua. If there are 2 chain of equal length as the parent chain, choose the chain with the greater number of substituent. So, chain yang mana paling banyak substituent? Chain yang A ke chain yang B? Of course, jawapan dia mestilah chain yang B. Jadi, penamaan dia mesti berdasarkan chain yang B. Okay, clear dekat situ? Okay, so kita proceed ke bawah. Kita tengok apa lagi yang ditulis kat sini. Step 2, number the longest chain. Number the longest continuous chain beginning with the end chain nearer the substituent. So dia cakap kat sini, bila kita nak number the kita nak numberkan kita punya continuous chain tu, mesti kita mulakan numbering tu, okay, pada yang paling dekat sekali dengan substituent. Okay, contohnya sekarang ni, okay, I bagi contoh pada you. So sekarang kalau kita tengok contoh yang kat atas ni, as you can see here, katakanlah kita nak pilih yang B kan. Okay, katakan yang B, I ambil position substituent dia. I ambil position tadi, I ambil position berapa? Position 3, position 4. Lepas tu ada position yang kelima, attach pada carbon yang kelima. And then ada substituent yang attach pada carbon yang ke-6. So total local ni berapa? 4 tambah 3 berapa? 7. 7 tambah 5 12. 12 tambah 6 8. 18. Okay, contoh. Okay, position 3, position 4, position 5 dengan position 6 ada substituent ataupun side chain. Okay, dia kata kita kena cari letakkan substituent. Okay, substituent pada carbon yang paling rendah sekali. So maksudnya position substituent tu kalau boleh biarlah attach pada kedudukan yang paling lowering number. So kalau macam tu, kalau I numberkan daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7. Okay, katakanlah kalau I numbering, I buat numbering yang baru. Katakan I numbering untuk chain yang ini. Kejap I buat balik. Okay, katakanlah I numbering, I tak nak mula daripada bawah. I nak mula daripada sini. Nombor 1, nombor 1, nombor 2. Ini nombor 3, ini nombor 4, nombor 5, nombor 6, so nombor 7. So sekarang substituent I ada pada position yang kedua, position yang ketiga, position yang keempat,
posisi yang ke-5. So sekarang dia ada pada posisi yang kedua, posisi yang ketiga, posisi yang keempat dan juga posisi yang ke-5. So 3 tambah 2 berapa? 5. 5 tambah 4 berapa? 9. 9 tambah 5 14. So antara hasil tambahnya 18 dengan 14 apa paling kecil? 14 yang paling kecil. Jadi position mana kita nak pilih? So kita pilih substituent pada position 2, position 3, position 4 dan juga position 5. So kita pilih yang ini ya untuk meletakkan substituent. Maksudnya sekarang substituent mesti duduk pada carbon yang paling lowered. Okey, kalau kita pilih structure yang B kat atas ni, substituent ni duduk pada position 3, 4, 5, 6. Kalau you buat hasil tambah dia, hasil tambah position 18, tinggi kan? Tapi kalau kita pilih position yang C ni, okey, position C, okey, you boleh nampak position dia pada 2, 3, 4, 5. Position dia lagi rendah berbanding dengan position pada structure B yang kita pilih tadi. Okey. So, if the branching occur at equal distance from the end of the longest chain, the carbon atoms are numbered from the end of the chain which gives the substituent the lowest number possible. Okay, so macam saya cakap tadi, substituent mesti duduk pada the lowest number possible. Mesti duduk pada position lowest number possible. Okay. Okey, kita sambung nama alkane balik setelah tadi kita tengok nama substituent. Okey, tadi kita dah belajar step 1, kita dah belajar step 2. Okey, kita dah belajar apa tadi? Kita dah belajar cari the longest chain iaitu parent chain, dan kita dah belajar tadi numbering. Okey, nak numberkan kita punya parent chain daripada mana. Dan kita dah cari juga bilangan substituent, nak numberkan substituent daripada mana. Okey, berapa position substituent. Dan kita masuk step yang ketiga. Give the IUPAC nomenclature of alkane. Okey, rule yang pertama disebut kat situ, the position and the name of the substituent must written in front of the parent chain. So bila kita nak buat penamaan, nama ayah okey mesti duduk paling akhir, betul? Jadi nama parent patut duduk pada yang paling akhir sekali, hujung sekali baru nama parent. And then before nama parent adalah nama substituent, sebelum substituent adalah kita punya position. Kita bahagikan ataupun pisahkan position dengan substituent tu dengan menggunakan dash. Okey. Rule 2. Specify the location of the substituent using the number assigned to the carbon atom of the parent chain. Okey, tadi sebelum ni step 1 dan step 2 kita dah specify dah the location of the substituent. Rule yang ketiga, use hyphen which is dash to separate the numbers dengan word. Contohnya kita nak separatekan position tu dengan substituent. Okey. So kita guna hyphen. Okey, dia bagi example pada you, example 2 hyphen methyl hexane. So it's mean methyl tu duduk pada position number 2. And then commas to separate number and number. Contohnya sekarang pada handout yang dia bagi adalah 22 dimethyl octane. Maksudnya ada 2 biji CH3 duduk pada carbon yang sama. It means pada carbon number 2 ada 2 biji CH3 locate di situ. That's why kita letak position 2, 2. Okay. Rule keempat, if 2 or more substituent are present, give each substituent a number corresponding to its location on the longest chain. Okay, rule keempat ni very important. So make sure you betul-betul faham. Okay, the substituent should be listed alphabetically. Bila kita nak namakan kita punya substituent, mesti ikut alfabet A, B, C, D. Siapa datang dulu? Kalau A datang dulu, antara A dengan B, A datang dulu. So kena letak A dahulu sebelum B. Okey. Contohnya madam bagi kat sini. Substituent yang kita ada adalah etil dan juga metil. Huruf E dan huruf M. Siapa yang datang dulu? Huruf E datang dulu. Jadi kalau huruf E datang dulu, so nama dia akan jadi contoh 2 etil, 2 metil. Macam tu. Ikut alfabet. Siapa yang datang dulu? Alright. Next, point yang kedua, in alphabetizing, the prefix di, tri, tetra, sect, third are ignored. Okey, untuk di, tri, tetra, sect,
sected, okey, kita tahu start dengan D, T, T, S, T. Semua tu kita ignore. Contohnya, okey, substituent ada 2 biji iaitu dimethyl dan juga ethyl, okey. Antara D dengan E, selalunya korang ingat tak apalah, memang D datang dulu sebelum E. So kita letak dimethyl dahulu. Salah Kalau ada di, tri, tetra semua tu, okey, kita ignore, kita tak pilih dia. Yang kita tengok adalah yang seterusnya yang ini. Contohnya dimethyl, kita tengok alfabet M. Kita tak tengok di tu ya. So antara M dengan E siapa datang dulu? Tetap E datang dulu. So nama tetap start with E first, not di, okey. Kadang-kadang you nampak D datang dulu, tak boleh tak boleh. Ignore kan di, tri, tetra, sected. Ya, ignore. Kita tengok yang seterusnya tu, okey. So point ketiga, iso, neo and cyclo are included. Okey, untuk iso, neo and cyclo, yang ni memang kena ikut position lah, huruf I, huruf N dan huruf C. Okey, kena follow. Rules yang kelima, if two substituent are present on the same carbon atom, use that number twice. Okey, ini yang contoh yang tadi tu, gunakan koma tu. Contohnya pada carbon yang sama, okey, substituent tu ada 2 biji substituent, okey, yang present pada carbon yang sama. So gunalah contohnya 2,2 dan methaoctane, okey. Rule yang keenam, if two or more identical substituent are present, use prefix. Yang tadi di, tri, tetra, sected semua tu kita punya prefix lah, number of identical substituent. Okey. Oh bukan, sected tu bukan prefix Ini untuk identical, number of identical substituent hanya ada di, tri dan juga tetra. Kalau 2 biji identical substituent, di lah. 3 biji tri, okey, 4 biji tetra. Okey, dah habis dah belajar naming semua. So silalah bagi nama untuk semua benda ni. Okey, so sekarang kita tengok dekat sini. Kalau kita buat penamaan CH3 substituennya, okey, bila CH3 ini adalah metil, okey, nama substituennya ini pun namanya metil, ini pun namanya metil, ini CH2 CH3 adalah etil. Okay, so kita dah ada nama substituent. Now we position the substituent. Position berapa substituent kita? Kita ada position untuk metil. Antara M dengan E siapa datang dulu? Yang paling panjang sekali apa? Apa nama parentnya? Nama parentnya adalah heptane kan? Okey, nama parent kita adalah heptane. Okey, tak apa, tulis nama parent dulu. Okey, dah ada nama parents. Okey, now sekarang baru tu nama substituent. Siapa datang dulu antara huruf M dengan huruf E? Siapa datang dulu? E datang dulu. Okey, E tu etil duduk position berapa? 3. So 3 etil. So 3 etil. And then nak tulis metil letak dash. Dash. Position metil berapa? Berapa position metil? Position metil pada position 2, 4 dan 5. Okey. 2, 4, 5. Okay, tak cukup ruang. Nak padam dulu. 2, 4, 5. Okey, metil berapa biji? 3 biji kan? Okey, so 3 biji, 2, 4, 5 dash. Okey, nak bezakan words dengan number kena ada hyphens kan? So 2, 4, 5. Ada 3 biji identical metil, so try metil. Okey, try metil. Last kali parent name kita lah, iaitu heptane. So namanya adalah 3 etil, 2, 4, 5 trimetil heptane. So ini adalah namanya structure tersebut. Senang je kan? Practice make perfect. Kena banyak practice naming.